Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada para hadirin. Riuh gendang nobat Nabiri menyambut pulang putera gagah. Para pendengar bijak bestari, forum dibuka lafaz bismillah. Alhamdulillah, kali ini saya bersama 5 panel yang bijak dan bestari akan menceritakan, akan menghuraikan tajuk forum kita, iaitu pengurusan tingkah laku murid berkeperluan khas. Saya perkenalkan barisan panel bersama saya di belah kanan, iaitu Encik Arif Jaka bin Yazid, iaitu pensyarah IPG Melaka. Selamat datang Encik Arif. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Okey, panel yang kedua pula Encik Muhammad Yasin bin Musa, iaitu pegawai pendidikan khas Jabatan Pendidikan Melaka. Selamat datang Encik Yasin. Terima kasih Puan. Okey. Seterusnya, panel ketiga Puan Syafiza Masyarif, iaitu pegawai psikologi Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka. Selamat datang Puan Syafiza. Terima kasih kerana meliput saya. Okay, gembira hari ini. Ya, gembira. Okey, terima kasih. Ceria-ceria barisan panel kita. Seterusnya, Puan Cik Ida binti Mustafa, iaitu pegawai terapi cara gerak kerja daripada Hospital Besar Melaka. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Okey, itu cantik manis panel kita yang keempat. Dan panel kita yang terakhir, iaitu Cikgu Siti Aisyah binti Asia binti Muhammad Razi, iaitu penyelaras PPKI Sekolah Kebangsaan Datuk Haji Baginda. Selamat datang semua. Selamat datang. Okey, Puan Syafiza selaku pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan tingkah laku, dan terangkan perbezaan dari segi perspektif pengurusan tingkah laku pada masa dulu dan masa kini. Okay, terima kasih kepada Puan Moderator. Apabila kita menyebut tentang tingkah laku, sebaiknya kita memahami apa definisi tingkah laku. Tingkah laku adalah apa perkara yang dilakukan oleh seorang individu yang diperkatakan semua itu boleh diukur, dinilai dan diperhatikan secara sedar ataupun tidak, secara sedar, separuh sedar ataupun tidak sedar. Okay, menurut Louis M. Baker 2001, sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar ataupun separuh sedar. Dan menurut perspektif Islam, menurut Al-Ghazali pula, tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan, berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Okey, pada peringkat awal, para pengkaji berpendapat bahawa tingkah laku individu adalah disebabkan oleh faktor-faktor dalaman seperti genetik, kandungan kimia dalam badan dan pengalaman singkat yang dilalui oleh seorang individu. Tetapi setelah pelbagai kajian yang dilakukan, mereka mengatakan kajian pengurusan tingkah laku ini mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Ini maksud tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Okay, malah tingkah laku yang negatif seperti agresif, suka merosakkan harta benda boleh diubah kepada tingkah laku yang baru yang lebih positif jika kita memberi intervensi ataupun cara yang terancang dan teliti sesuai dan sistematik. Okey, bagus dari segi definisi itu. Maksudnya daripada kenyataan Puan Syafiza tadi, mana perubahan tingkah laku manusia boleh diukur, diperhati, yang dilakukan secara terus atau tidak. Dan dari segi perbezaannya, maksudnya yang bandingkan dahulu dan kini, maknanya satu perkembangan yang lebih baik lah. Ya, maksudnya sebelum ni sejarah mengatakan ia adalah tingkah laku ni diwarisi daripada genetik ataupun yang bahan kimia yang terkandung dalam badan itu membentuk tingkah laku manusia. Tapi pengkaji telah menganalisis dan membuat kajian bahawa tingkah laku itu dipelajari ataupun didapat pada bila masa sahaja. Okay, ini selari dengan pendapat dari segi perspektif Islam lah. Mana tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Terima kasih Puan Syafiza. Okey, Cik Ida. Ya, saya. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tingkah laku? Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator di atas soalan yang diberikan tadi. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tingkah laku kita boleh kategorikan kepada 3 faktor. Faktor yang pertama ialah faktor keturunan ataupun faktor genetik. Okey, menurut teori Rowe, minat dan kebolehan seseorang itu adalah
diwarisi mengenai bakat genetik. Tenaga jiwa yang terdapat dalam bakat genetik tidak dapat dikawal sepenuhnya. Teori ini dikemukakan oleh Enro pada tahun 1957 dan Sigmund pada tahun 1964. Teori ini menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kaedah tertentu di dalam menggunakan tenaga jiwa yang diwarisinya. Masalah tingkah laku boleh dipengaruhi oleh faktor biologi seperti baka. Contohnya, sifat introvert atau extrovert, pandulan dan ketakutan, cepat atau marah seseorang, selalu berasa tegang dan bimbang. Faktor baka juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal seseorang. Sekiranya ibu bapa berbadan gemuk, kemungkinan besar anak mereka juga akan berhadapan situasi yang sama. Kanak-kanak ini akan merasa malu dan menjadi pendiam, dan akibatnya mereka tidak mahu bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Ini juga boleh menyebabkan faktor masalah tingkah laku. Seterusnya, kalau kita lihat perkembangan mental seseorang kanak-kanak itu juga banyak dipengaruhi oleh faktor baka. Kecerdasan tinggi atau rendah biasanya telah ditentukan oleh baka yang diwarisi oleh daripada ibu bapa mereka lah. Sekiranya ibu bapa mereka kan mempunyai kecerdasan yang rendah, mereka akan mempunyai anak-anak yang lemah kecerdasannya. Hal ini akan menyebabkan timbulnya rasa rendah diri, mengasingkan diri dan terkebelakang daripada rakan-rakan sebaya yang lain. Seterusnya kita lihat faktor persekitaran. Faktor persekitaran secara asasnya, persekitaran adalah lebih bersifat fizikal, tetapi mempengaruhi manusia dalam aspek fizikal dan juga mental. Biasanya faktor persekitaran seperti persekitaran di rumah, faktor persekitaran di sekolah, faktor bilik darjah yang kurang kondusif, faktor rakan sebaya dan faktor taraf sosioekonomi boleh juga mempengaruhi tingkah laku seseorang murid itu. Seterusnya kita tengok faktor pemakanan. Ini seperti yang diterangkan oleh panel yang pertama tadi berkaitan dengan pemakanan. Pemakanan dalam satu kajian menunjukkan responden bersetuju bahawa amalan pemakanan menjadi faktor keruntuhan akhlak di kalangan remaja pada hari ini. Kalau kita lihat remaja pada hari ini lebih suka kepada makanan yang berbentuk segera. Ini juga boleh menyebabkan masalah tingkah laku kepada kanak-kanak tersebut. Pada tahun 2007, Wan Akasha Muhammad mengatakan bahawa pengambilan makanan yang melibatkan perkara pada syubhah, ini dari sudut agama lah, kita memberi kesan pada tingkah laku seseorang. Jadi tindak tanduk seorang itu ditentukan oleh kesucian hati, manakala kesucian hati bergantung kepada kehalalan makanan dan minuman yang diambil. Saya kira itu sajalah 3 faktor yang saya tentangkan. Maksudnya pengusaha tingkah laku ni ada sebab 3 faktor penting lah. Pertama genetik, persekitaran dan juga pemakanan. Saya tertarik dan terkesan kepada yang mengatakan apa? Gemuk tadi. Akan apa? Malu pada anak kan? Takut baka. Cikgu Siti Asia Razi, iaitu penyelaras PPKI Sekolah Kebangsaan Datuk Haji Baginda. Apakah implikasi masalah tingkah laku terhadap pembelajaran murid berkeperluan khas? Silakan. Baiklah, saya menjawab soalan Puan Moderator. Masalah tingkah laku murid berkeperluan khas ni, kesan dia memang sangat nampak terhadap pembelajaran. Yang pertama sekali adalah masalah disiplin. Kerana apabila berlakunya masalah tingkah laku, MBK ini tidak dapat memberi tumpuan kepada pengajaran guru. Lalu bila tak tumpukan perhatian, jadi sukar untuk dia fahami apa yang cikgu ajarkan. Apabila sukarnya dia faham, ini membuatkan dia gagal untuk menyiapkan tugasan dia beri. Selain itu, dengan masalah tingkah laku yang dihadapi juga menyebabkan dia enggan bekerjasama dengan rakan dalam aktiviti kumpulan, dengan tingkah laku yang agresif, hyperaktif dan disruptif dan sebagainya. Lalu ciri-ciri ini akan membawa kepada keciciran di mana MBK ini apabila tak tumpu perhatian tu menyebabkan dia tidak berminat kepada pengajaran guru dan seterusnya menjejaskan pencapaian MBK inilah. Lama kelamaan MBK dia akan cuba berjinak-jinak dengan masalah
punting dan akhirnya tercicir dari bangku sekolah. Jadi dia juga boleh menjurus kepada gejala sosial di mana apabila MBK ini tiada aktiviti dilakukan, sepatutnya berada di sekolah, jadi dia akan pergi ke arah yang masyarakat, jadi ke arah bangku sosial dengan gejala sosial yang kurang baik. Sebab MBK ni macam kanak-kanak lain yang biasa, dia sangat mudah terpengaruh dengan perkara-perkara negatif di luar sana. Akibatnya pusingan masalah masyarakat akan terus berlanjutan dengan kesan yang menghalang pembangunan negara. Masalah ini kita harus atasi ya, sebab dia akan menjejaskan pembangunan ekonomi negara kita berkaitan dengan disiplin, keciciran. Kita sebagai cikgu asas, sebagai penyaras PPKI mesti berganding bahulah untuk mengatasi masalah tersebut, insyaAllah. Untuk pusingan kedua, orang kita pada kali ini, saya tujukan soalan kepada Puan Safiza. Apakah jenis-jenis strategi peningkatan tingkah laku dan juga strategi pengurangan tingkah laku? Okey, terima kasih kepada moderator yang beri soalan. Okey, antara tingkah laku yang baik ataupun tingkah laku yang positif perlu ditingkatkan ataupun sekurang-kurangnya dikekalkan. Manakala tingkah laku yang negatif sebaiknya kita kena kurangkan. Okay, antara langkah-langkah ataupun strategi tingkah laku untuk meningkatkan tingkah laku adalah memberi peneguhan positif, iaitu ganjaran supaya ganjaran ini diberi setelah murid ataupun pelajar memberikan satu tingkah laku yang baik supaya dapat ditingkatkan ataupun dikekalkan. Okay, selain daripada peneguhan positif, kita juga ada pembentukan ataupun shaping, iaitu memberi pengukuhan kepada perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh murid menjurus kepada pembentukan perlakuan yang dikehendaki. Dan seterusnya adalah kontrak, iaitu persetujuan antara dua pihak, iaitu guru dan murid, di mana ini dilakukan secara lisan ataupun bertulis. Murid bertanggungjawab terhadap perkara yang ataupun aktiviti yang dipilih, dan ini dipersetujui. Murid tahu apa kesan yang diambil jika dia melanggar kontrak itu. Okay, seterusnya adalah ekonomi token, iaitu penugahan yang diberikan dalam bentuk token seperti stiker, shilling ataupun coin. Okay, token ni boleh kita tukarkan untuk menjadi penugahan seperti wang ringgit ataupun permainan ataupun hadiah. Okay, manakala seterusnya adalah modeling. Modeling ialah menggunakan watak-watak seperti guru ataupun murid yang disukai oleh pelajar yang kita nak tukar dia punya atau nak tingkatkan dia punya tingkah laku ni, supaya mencontohi pelajar ataupun murid yang pelajar ataupun guru yang mereka sukai sebagai model lah. Okay, kemudian adalah rantaian ataupun chaining yang merujuk kepada siri tingkah laku yang ditunjukkan dalam bentuk rantaian ataupun berurutan. Okey, strategi untuk mengurangkan tingkah laku pula ialah penghapusan ataupun extension, di mana strategi ni memberhentikan ataupun menyekat murid-murid daripada terus melakukan aktiviti tersebut. Okey, manakala time out pula ialah menempatkan murid di satu tempat pada masa-masa yang tertentu, contohnya di penjuru bilik. Okay, kita tempatkan dia selama dalam 5 minit menghadap dinding. Okay, tak boleh lama-lama lah ke time out ni. Okay, seterusnya kejemuan ataupun satiation, maksudnya kita biarkan murid tu sampai dia jemu untuk melakukan tingkah laku yang negatif ni. Lama-lama dia sendiri akan rasa nak berubah. Seterusnya adalah denda ataupun hukuman, di mana bila mereka melakukan tingkah laku yang negatif, kita akan beri denda seperti keluar lambat, pergi rehat ataupun balik lambat. Okay. Seterusnya adalah desensitisasi, iaitu tindakan secara beransur-ansur untuk menghilangkan rasa gugup atau takut berlebihan. Okay, ini macam lebih kepada murid yang dia rasa takut nak jawab bila cikgu tanya, dia akan senyap je. Okay, ini kita akan cuba bagi peluang dia supaya dia lebih melibatkan diri dan dia akan rasa kurang gugup bercakap di hadapan kelas. Dan yang terakhir sekali adalah overcorrection, di mana kita cuba membetulkan
satu tingkah laku yang dilakukan oleh murid tu pada waktu tu juga. Maksudnya kalau contohnya tulisan dia salah ataupun tulisan dia sengit ke tak seperti mana yang kita nak, kita suruh dia padam. Selagi dia tak betulkan, tak betul dengan mengikut kehendak cikgu, selagi tu dia akan buat correction. Okey, kita tengok. Maksudnya ada beberapa cara. Ya, dia ada dua, iaitu penubuhan dari segi tingkah laku yang positif dan juga tingkah laku yang negatif. Saya tertarik dengan perkataan times up tu. Biasanya berapa masa yang dilakukan Itu yang dicadangkan? biasanya kita tak lama dah. Kita tak boleh menghukum murid ataupun time out tu sebenarnya bukanlah hukuman. Dia salah satu mengurangkan tingkah laku tu. Kalau kita pilih time out, maksudnya kita tak bolehlah suruh murid menghadap ke penjuru bilik tu atau penjuru dinding tu dalam masa yang lama. Biar dia diasingkan sekejap, kemudian kita akan panggil dia dalam masa 5 minit ataupun kurang daripada 5 minit. Maksudnya guru-guru tu kena ambil strategi, kalau tak berjaya kena Ya, okey. Cik Ida, Ya. apakah jenis tingkah laku bermasalah dan sila uraikan? Terima kasih pada Puan Moderator. Baiklah, jenis-jenis tingkah laku terbagi kepada dua, iaitu tingkah laku masalah positif dan juga tingkah laku masalah negatif. Tingkah laku masalah positif bermaksud tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh kanak-kanak, tetapi tingkah laku itu akan jadi bermasalah sekiranya dilakukan secara berlebihan ataupun tanpa kawalan. Okey, antara kategori tingkah laku bermasalah positif, yang pertama ialah tingkah laku dorongan naluri ingin tahu, tingkah laku murid cepat belajar, tingkah laku murid pintar cerdas, tingkah laku murid proaktif. Tingkah laku bermasalah negatif bermaksud tingkah laku yang jelas menunjukkan murid itu menimbulkan masalah kepada dirinya dan juga orang lain. Okey, berapa contoh tingkah laku masalah negatif adalah seperti berikut ya, iaitu pertama, tingkah laku destruktif ataupun tingkah laku mengganggu. Yang kedua, pergantungan berlebihan di mana kanak-kanak sangat bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, agresif. Okey, yang keempat, destruktif ataupun tingkah laku yang merosakkan. Yang kelima, kebimbangan. Okey, yang keenam, pengasingan diri. Dan seterusnya, ponting sekolah juga termasuk dalam tingkah laku negatif. Tingkah laku enggan ke sekolah, mencuri, pengunduran diri dan tingkah laku murung dan serta hyperaktif. Okey, di situ tadi ialah antara tingkah laku positif dan juga tingkah laku negatif. Kita dapat lihat kedua-duanya juga akan menimbulkan masalah sekiranya memberi masalah kepada orang lain ataupun kepada diri dia sendiri. Saya rasa tingkah laku hyperaktif ini memberi kesan yang terlampau bagi kanak-kanak MBK saya rasa. Cikgu Siti Asia, mengurus tingkah laku memerlukan kemahiran khusus kerana terdapat prinsip-prinsip tertentu. Mohon pencerahan daripada Puan mengenai prinsip peneguhan, jenis pemerhatian dan prinsip pengurusan tingkah laku. Silakan. Terima kasih Puan Moderator. Saya suka dengan soalan Puan Moderator ni sebab prinsip ni dia memang memerlukan kemahiran guru yang untuk menguruskan pengurusan tingkah laku. Dia sangat penting untuk mengubah tingkah laku yang MBK lakukan yang bermasalah kepada tingkah laku sasaran. Okay, saya akan terangkan dalam bentuk situasi. Antara masalah yang sering MBK lakukan seperti masalah malas belajar ataupun sering keluar dari kelas sesuka hati walaupun cikgu sedang mengajar, dan banyak lagi masalah lain lah. Jadi tingkah laku sasaran ini adalah tingkah laku yang dipilih untuk diberi keutamaan semasa proses perubahan, di mana antara dua contoh yang saya berikan tadi, guru harus memilih sasaran yang mengikut panduan diberi. Okey, salah satu panduan adalah hanya pilih satu je masalah sasaran dalam satu-satu masa. Kita tak boleh pilih kedua-duanya. Dan Contohnya kalau macam ada pelbagai masalah, kita kena pilih satu. Antara malas dengan kerap keluar tu, kita pilih salah Maksudnya satu. dominan lah. Ya, dan
panduan lain adalah masalah tersebut boleh mengganggu pembelajaran dan rakan diri dia dan rakan yang lain juga. Okey, setelah kita pilih sasaran ni, masalah ni, kita kena buat analisis pula, analisis masalah antara dua nak pilih antara malas dengan kekerapan keluar dari kelas ni. Kita kena tengok kekerapan yang paling tinggi lah. Lepas tu kita kena tengok pula jangka masa dia keluar dari kelas dengan jangka masa dia melakukan yang malas tu, berapa tempoh lama dia. Contoh kalau keluar daripada kelas tu 5 minit, dalam masa 5 minit dia keluar 3 kali. Tapi sebenarnya kalau dalam sehari dia malas cuma 3-4 kali je dia malas. Contohlah. Jadi kita kena pilih yang kekerapan keluar tu lah, paling tinggi yang paling tinggi. Dan juga yang tahap keterukan dia. Jadi kita nampak dekat sini antara dua masalah tu, tahap keterukan tu menjurus pada yang kekerapan keluar daripada kelas. Jadi sebelum melaksanakan program pengurusan tingkah laku tu, guru dia perlu merekod dulu maklumat awal. Jadi kita panggil yang perekodan maklumat awal tu kita panggil baseline data. Okey, ada pelbagai jenis perekodan yang guru boleh buat. Misalnya dalam hal ni lah, saya bagi contoh penulisan naratif. Okey, mungkin saya cakap sikit lah penulisan naratif. Contohnya ada tulis macam ni, masa 9.20 pagi, semasa guru sedang tunjuk cara menggosok gigi, Ali tiba-tiba keluar dari kelas. Ali kembali semula 5 minit kemudian, semasa rakan sekelas cuba sedang memegang boros gigi lah. Ali lihat je rakannya melakukan aktiviti selama 1 minit. Dan Ali kemudian Ali keluar dari kelas lagi. Okay, Ali kembali ke kelas 3 minit kemudian. Cikgu tulis kat situ tamat 9.28 pagi. Jadi dekat sini, next, back. Okey, sambung. Jadi dekat sini, kelebihan penulisan naratif tu, dia menggunakan huraian yang panjang dan terperinci. Lepas tu on the spot, khusus pada masalah tingkah laku tu, maksudnya dia tanpa sebarang gangguan ataupun sebarang penilaian. Dan dia boleh juga dilaksanakan menggunakan video, audio ataupun pemerhatian terus. Okey, jadi cara tadi ada sebut tentang tingkah laku masalah kan. Jadi cara nak atasi dia macam panel Ida bagi tahu tadilah. Masalah ni biasa kita gunakan cara peneguhan positif. Yang mana jika murid tu berubah tingkah laku dia tu, kita terus cepat-cepat cikgu patut beri penghargaan. Contohlah, dalam kelas dia murid tersebut salin nota. Kita nampak dia salin nota, pergi dekat dia, oh bagus, menyalin dengan tekun, bagus. Jadi dia perasan yang tindakan dia menyalin tu memberi perhatian kepada guru, menarik perhatian. Jadi benda tu ada sesuatu yang positif. Tapi dalam masa yang sama, cikgu tetap juga kena beri peneguhan negatif lah. Yang mana misalnya contoh dalam hal ni, setiap kali bila murid tu cuba nak bangun ataupun nak keluar tu, guru kena beri amaran. Ali tak boleh keluar. Jadi dia tahu yang bila dia mengulangi kesilapan berulang-ulang kali, bila ada je amaran tu, dia tahu, oh maknanya benda tu salah. Saya harap saya menjawablah soalan Puan Moderator. Okey, bagus penerangan Puan Cikgu Siti Asia. Maknanya Cikgu Siti Asia amalkanlah dekat InsyaAllah, ya. Siti Asia. Saya rasa mungkin mereka lebih kepada yang positif, pujian, yang penubuhan yang positif lah. Encik Arif, terangkan berkenaan teori-teori tingkah laku. Terima kasih Puan atas soalan tadi. Boleh kita taklifkan teori tingkah laku ni ada terbahagi pada 3. Okay? Yang pertama tadi teori pelaziman klasik. Okay? Yang kedua teori pelaziman operan, dan yang ketiga teori pembelajaran sosial. Okay, kita pergi yang pertama dulu, teori pelaziman klasik. Dalam teori ini dia dipelopori oleh seorang ahli akademik yang bernama Ivan Pavlov. Dia menerangkan tentang beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan oleh beliau. Konsep tersebut ada 4. Yang pertama, generalisasi, diskriminasi, penghapusan dan pembelajaran semula. Okey, kita pergi pada generalisasi. Yang pertama, generalisasi ini bermaksud rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. Contoh, saya ada anak murid nama dia Ali. Okey, Ali akan menjadi risau setiap kali ujian bahasa Melayu diadakan.
Okey, Ali juga risau ketika ujian biologi ataupun matematik jalankan kerana kedua-dua subjek ni mempunyai perkaitan. Okey, BM bila kita tanya soalan dalam matematik pun ada soalan daripada BM. Jadi kerisauan tu akan timbul. Dia dapat gabungkan kedua-dua kerisauan tu menjadi satu benda. Okey, teori. Okey, yang kedua diskriminasi. Diskriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Okey. Okey, yang ketiga, penghapusan. Penghapusan maksudnya apabila kita, menurut Pavlov ni, apabila kita membuat sesuatu aktiviti berulang-ulang kali, contoh kita bagi kucing makan lah, kita bunyikan lonceng, kucing datang. Setiap kali, tapi bila kelamaan perasaan kucing tu bila kita bunyikan lonceng dia tak akan datang. Jadi penghapusan lah maksudnya. Yang keempat, kita boleh penguasaan atau pembelajaran semula. Penguasaan atau pembelajaran semula ni bermaksud bagaimana seorang individu tu belajar sesuatu gerak balas atau respon secara berperingkat. Okey, implikasi menggunakan teori ni kepada dalam kita sebagai cikgu ataupun guru dalam proses PNP. Yang pertama, teori ini menyatakan bahawa guru perlu sedar bahawa rangsangan dan gerak balas mempunyai perkaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari. Kaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkukuhkan melalui latihan. Okey, semakin kerap rangsangan dijalankan terhadap sesuatu gerak balas, semakin kukuh gerak balas yang berlaku. Okay, dalam pembelajaran, penghapusan boleh berlaku jika peneguhan diberikan. Okey, seterusnya, teori yang kedua kita boleh panggil dia sebagai teori pelaziman operan. Teori pelaziman operan ni bermaksud peneguhan tu adalah sesuatu yang sangat penting. Menurut Skinner, seorang ahli akademik juga, menyatakan bahawa sesuatu peneguhan boleh bersifat negatif atau positif. Contoh peneguhan positif adalah seperti pujian, ganjaran, hadiah dan sebagainya. Okey, seterusnya, dalam teori pelaziman operan, peneguhan adalah sesuatu yang penting juga. Menurut Raikin 1991, pengukuhan diberikan pertama untuk memuaskan kehendak individu, kedua untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak. Okey. Teori yang ketiga kita boleh teori yang tadi pelaziman operan tu diasaskan oleh Edward dan Skinner. Bermaksud secara kesimpulannya kita boleh katakan teori pelaziman operan ini sebagai satu proses pembelajaran di mana kemungkinan sesuatu gerak balas berlaku apabila ditingkatkan atau dikurangkan bergantung kepada peneguhan dan hukuman. Okey, bila ada peneguhan dan hukuman, tindak balas apa yang murid ataupun individu lakukan. Okey, kita boleh panggil ini sebagai yang popular yang Skinner dengan Edward ni katakan ialah teori the law of effect. Okey, seterusnya, teori yang ketiga yang boleh kita katakan ialah teori pembelajaran sosial. Okey, teori pelajaran sosial ni dipelopori oleh Albert Bandura. Okey, itu masa kita kat Matap tu selalu kita belajar Albert Bandura ni. Okey, dia lebih menumpukan pembelajaran melalui pemerhatian. Okey, jadi maksudnya tingkah laku individu seorang dia belajar meniru langkah ataupun perbuatan orang lain. Ada model dan ada cara, tunjuk cara. Maksudnya dia akan faktor-faktor pemerhatian tu akan mempengaruhi tingkah laku seorang murid atau individu. Okay, sekian, terima kasih dahulu. Kita sambung lagi Puan Moderator selepas ni. Terima kasih pada Tuan Pensyarah IPG Melaka. Encik Yasin, boleh ulas sedikit mengenai model tingkah laku? Terima kasih Moderator. Okey, model tingkah laku ini terbagi kepada 4. Yang pertama ialah model psikodomik, iaitu melihat punca tingkah laku manusia daripada faktor dalaman hidup itu sendiri.
maksud diri sendiri macam mana. Okey, tingkah laku ditentukan secara dinamik melalui pendekatan instability. Melalui ini ialah perkembangan personaliti terjadi semasa kanak-kanak berkembang melalui siri tingkat perkembangan psikoseksual, melalui stage anasel, felik dan mentally dan genital. Ini maksudnya daripada pertumbuhan murid itu sendiri. Jadi pengusaha tingkah laku mengikut model psikodinamik melibatkan teknik kaunseling seperti temu bual, terapi relatif, teknik media ekspresi seperti lakonan bebas, puppet, main peranan, pengaruh preventif, tarian dan aktif fizikal. Manakala teknik mempengaruhi tingkah laku adalah seperti tidak mengandalkan satu tingkah laku yang dibuat secara terancang, mengolah ke tengah melalui koron dan sebagainya. Seterusnya adalah model biofizikal. Model ini melibatkan strategi penjagaan sebelum dan selepas lahir, pemakanan, perubatan, nutrisi dan sebagainya. Strategi ini menekankan pada guru dan strategi biofizikal. Ini maksudnya murid ini adalah penjagaannya semasa lahir macam mana, semasa membesar macam mana dan semasa sekolah macam mana. Okey, seterusnya adalah model persekaran. Model persekaran adalah terhadap tingkah laku manusia pada masa kini. Ini melibatkan keadaan sekeliling murid itu macam mana. Sekarang ini menekankan bahawa pengasihan kanak-kanak sekarang boleh menyebabkan berlaku tingkah laku itu menyebabkan fenomena negatif. Sebagai contoh, seorang murid ini dia terbiasa duduk di kawasan kampung. Tiba-tiba bila dia dipindahkan ke kawasan sekitar berbeza seperti di bandar, murid ini akan membuat satu tingkah laku yang negatif. Dia boleh membuatkan negatif ataupun dia memberontak. Senang ayat dia memberontak lah. Sebab di kawasan kampung biasaannya murid-murid ini bebas ke mana-mana. Tapi bila di bandar, contohnya duduk di kawasan bandar berbangsa yang ruang lingkupnya tidak bebas, dia akan bentuk sikapnya untuk tingkah laku yang negatif itu. Sebenarnya adalah model tingkah laku manusia berlaku di luar Malaysia dalam sekiran. So, itu adalah maksud tingkah laku manusia berlaku dalam adalah faktor-faktor luaran. Persekitaran dia. Persekitaran. Terima kasih kepada Encik Asih. Eh? Okey, terima kasih. Okey, Cik Ida, kanak-kanak juga mempunyai hak asasi dari segi normalisasi, keadilan dan penghormatan. Sila jelaskan. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator yang selalu tadi. Baik, kalau kita lihat, Nur Allen pada tahun 1999 dan Walker Asia 1995 telah menggariskan 3 prinsip sebagai panduan untuk hak asasi kanak-kanak. Yang pertama ialah berkaitan dengan normalisasi. Prinsip ini memberi peluang kepada mereka yang berkeperluan khas merasa kehadiran mereka hampir senormal yang mungkin. Perkara yang perlu diberikan perhatian termasuklah persekitaran sebenar kanak-kanak, persamaan dan perbezaan di kalangan berbagai kumpulan dalam masyarakat dan juga pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan keperluan, tindak kekuatan dan ketidakupayaan kanak-kanak itu sendiri. Seterusnya kalau kita lihat kepada prinsip yang kedua iaitu berkaitan dengan keadilan. Prinsip keadilan menelaskan proses yang menghendaki setiap tindakan memfokuskan kepada kebajikan kanak-kanak itu sendiri. Contoh tindakan yang tidak adil mengenai prinsip keadilan ini kita boleh lihat daripada kanak-kanak dengan mencuba tingkah laku secara bersistematik, menempatkan murid secara sebarangan tanpa ada usaha untuk membantu mereka dan juga ketidaksediaan guru menyediakan penghormatan yang diperlukan oleh murid itu sendiri. Menunjukkan ketidakadilan. Kalau kita lihat prinsip yang ketiga iaitu penghormatan, prinsip penghormatan ini menjelaskan tentang hak seseorang untuk dilayan sebagai manusia. Kita fokus kali ini kepada kanak-kanak itu sendiri. Kita patut memberi penghormatan kepada kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak pilihan khas dengan tidak memberi hukuman fizikal seperti menampar, ketuk tetapi kemudian kalau kita lihat daripada hukuman psikologi iaitu kita menyindir kanak-kanak itu pun dah kira sebagai tidak memberi penghormatan. Lepas tu kita mengabaikan mereka dengan menyekat mereka untuk memberi peluang mereka berjaya. Kemudian memberi pemisahan. Maksudnya kita salah tempatkan mereka di kelas yang sepatutnya mereka berada. Kemudian mengasingkan. Contohnya yang tadi kita bagi tahu tentang time out secara tidak konsisten. Time out boleh tetapi perlu konsisten dan tidak terlalu lama. Maksudnya tentang penghormatan, kita salah bagi buat kawalan kepada kanak-kanak. Itu juga di bawah prinsip penghormatan. Dan akhirnya kita bagi hukuman yang kejam kepada kanak-kanak itu.
macam kita bagi sekatan ataupun menjaga elektrik. Itu juga merupakan salah satu prinsip penghormatan yang perlu kita tidak lakukan di bawah hak asasi kanak-kanak tersebut. Terima kasih. Maknanya hak asasi kanak-kanak ni maknanya orang dewasa kena jaga supaya mereka tidak teraniaya dan kita jaga mereka. Lepas tu kita memberi hak yang istimewa kepada kanak-kanak. Bagi kanak-kanak di kelas, kerana mereka ialah kanak-kanak yang istimewa. Maknanya kanak-kanak syurga ya. Ya. Hukuman kejam contohnya tadi yang Cik Ida kata gencatan elektrik tu, saya rasa banyak berlaku dan ada juga yang berlaku seperti yang disiarkan di media masa. Ya, betul. Terima kasih. Cikgu Siti Asia, boleh terangkan dari segi etika pengurusan tingkah laku yang dilakukan oleh pentadbir sekolah, iaitu Cikgu Siti Asia ni sebagai penyelaras terlibat dalam etika pengurusan tingkah laku. Sila terang. Dalam situasi di sekolah lah secara umumnya kan, kesalahan-kesalahan ringan ni biasanya diuruskan oleh guru kelas bersama penyelaras PPTI, seperti masalah tidak menyiapkan tugasan, bising dalam bilik belajar dan lain-lain. Tapi sekiranya kesalahan yang MBK lakukan termasuk dalam salah laku berat seperti merokok atau mencuri, isu tersebut perlu dirujuk oleh guru penolong kanan PPKI kepada guru besar untuk ambil tindakan lah. Jadi MBK tersebut dirujuk kepada guru kaunseling sebelum sekolah menjatuhkan ataupun mengambil sebarang tindakan dengan menjatuhkan hukuman berbentuk amaran pertama, amaran kedua, amaran ketiga dan akhirnya boleh dibuang sekolah lah. Lepas tu sebenarnya terdapat juga isu-isu di sekolah, iaitu isu penerimaan dan pelabelan murid, di mana sebenarnya MBK ni dia berbeza antara salah satu sama lain. Bukan je berbeza daripada segi jantina dan fizikal, malah berbeza dari segi latar belakang dan emosi mereka. Jadi perbezaan ni sebenarnya tak patut dijadikan modal pada guru perdana ataupun rakan-rakan kelas yang lain untuk tidak menerima kehadiran dan melabel mereka sesuka hati. Bagi saya, sepatutnya kalau nak melabel tu haruslah mempunyai makna dan maksud yang baik dan sedap didengar. Sebab kadang-kadang giliran ni ada berbentuk sindiran, dia boleh sepatutnya dielakkan sebab dia boleh mematahkan semangat pelajar dan menjatuhkan maruah MBK tersebutlah. Seperti mana menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, pelabelan bermaksud mengecap seseorang yang mempunyai sifat tidak baik seperti jahat, suka menipu dan sebagainya. Dan kadang-kadang pelabelan ni dan penerimaan ni adalah dikaitkan dengan pihak daripada segi ibu bapa sendiri, guru sendiri, murid aliran perdana dan masyarakat sekeliling lah. Dan faktor penyebab isu penerimaan dan pelabelan ni ada dua faktor lah saya dapati. Faktor yang pertama adalah sebab persepsi negatif terhadap MBK dan juga kekurangan pengetahuan tentang MBK sendiri. Saya harap soalan saya menjawablah soalan. Maknanya dari segi etika, pelabelan ni memang dititik beratkan lah pentadbir sekolah dan juga penjelasan PPKI terhadap murid-murid MBK. Pelabelan yang positif dia memang sangat digalakkan lah. Puan Syafiza, sebagai pegawai JKN, peranan pelibatan ibu bapa juga komuniti dalam pengurusan tingkah laku murid itu penting. Apa pandangan Puan Syafiza? Okey, terima kasih kepada soalan moderator, dan saya kira ini adalah soalan yang terakhir untuk forum kita. Okey, peranan ibu bapa dalam isu dan etika pengurusan masalah tingkah laku di kalangan MBK ni sangatlah besar, di mana ibu bapa yang paling utama memainkan peranan dalam pengurusan isu dan etika MBK ni. Yang pertamanya, ibu bapa yang pertama sekali, mereka perlulah terima keadaan kanak-kanak itu, di mana ada isu yang mengatakan ibu bapa ni menafikan anak itu adalah anak mereka.
Ini adalah isu-isu yang berbangkit ataupun di mana emosi mereka pun tak ni dikira sebagai reaksi di mana mereka dia dapat tahu anak mereka tu ada masalah. Berbagai reaksi yang diekspreskan oleh ibu bapa. Contohnya tadi je lah, mereka menafikan, ada yang bersyukur, ada yang rasa bersalah kerana melahirkan anak sebegitu. Okay, kemudian tindakan ibu bapa, peranan ibu bapa ni sendiri, mereka seharusnya memberi pengesanan atau pengujian di mana mereka membawa kepada pihak-pihak tertentu, contohnya pergi ke klinik kesihatan ataupun hospital untuk menentukan ataupun mengesahkan anak mereka adalah masalah ada di segi masalah pembelajaran lah. Okay, kemudian ibu bapa ni juga memain peranan di mana mereka perlu mendapat kerjasama dengan pihak sekolah dan juga pihak-pihak tertentu untuk membantu anak mereka ni dalam menghadapi kehidupan dan juga menguruskan tingkah laku anak mereka. Okey, untuk peranan komuniti pula, kita terdapat pelbagai peranan dalam komuniti. Contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia yang menentukan dasar untuk MDK ni, di mana kalau kita nampak waktu sekarang ni pelbagai dasar yang diwujudkan yang dicipta khusus untuk MDK ataupun murid masalah contohnya sekolah-sekolah masalah pendengaran, penglihatan dan juga terdapat rancangan ataupun dasar pengajaran inklusif di mana kanak-kanak ni tidak dinafikan dari segi hak untuk belajar bersama dengan rakan-rakan lain di dalam kelas yang sama. Okey, seterusnya adalah dalam komuniti juga peranan Jabatan Pendidikan Masyarakat, iaitu jabatan saya juga memainkan peranan di mana kanak-kanak OKU ini perlu mendaftar sebagai data. Kita nak rekodkan data, jadi mereka perlu mendaftar dengan JKM, Jabatan Pendidikan Masyarakat, supaya kita dapat membantu dan menyalurkan bantuan dalam masa yang sama. Kita dapat orang kata upgrade, mengemaskini data untuk keperluan dan juga kegunaan pihak tertentu, contohnya kajian kan. Okey, yang seterusnya adalah badan-badan NGO, di mana kita nampak sekarang berbagai badan NGO ataupun bukan kerajaan yang wujud untuk membantu kanak-kanak OKU seperti NASUM yang fokus kepada autisma. Okay, kemudian Yayasan Sinar Harapan yang fokus kepada sindrom Down dan pelbagai lagi lah. Peranan NGO ni sangat penting di mana mereka juga memberi bantuan dari segi kewangan ataupun dari segi peralatan kan. Contohnya kerusi roda, itu semua memainkan peranan yang penting di mana kebanyakan OKU ni lahir daripada keluarga yang susah, yang maksudnya yang tidak mempunyai sumber kewangan yang tinggi. Peranan JKM kalau masyarakat memang dari segi allowance, dari segi peruntukan, dari segi sumbangan, kebajikan kan. Maknanya orang-orang yang MBK ni maknanya OKU kan. Mereka mempunyai bantuan. Kanak-kanak MBK dikategorikan sebagai OKU dan dia layak mendapat allowance setiap bulan. Maksudnya sebenarnya banyak peranan JKM yang perlu masyarakat tahu selain daripada pemberian allowance. Betul tak? Ya, betul. Itu sebab bila kanak-kanak di-endorse sebagai boleh bermasalah ataupun OKU, mereka perlu pergi ke Jabatan Pendidikan Masyarakat untuk mendaftar dan mendapatkan kad OKU itu. Cik Arif, Yes. pengurusan tingkah laku ni ada 7 langkah. Boleh Cik Arif rincikan 3 daripada 7 langkah yang telah disebutkan tadi? Okey, terima kasih Puan Moderator. Saya akan cuba terangkan 3 langkah yang daripada 7 lah. Yang pertama, langkah yang pertama yang paling penting, kita kenal pasti dan memilih tingkah laku sasaran. Bermaksud tingkah laku atau corak tingkah laku tertentu yang dipilih untuk pengubahsuaian dalam modifikasi. Contoh kalau murid itu suka melompat dalam kelas, suka bangun, bergerak, kita kenal pastilah tingkah laku. Okey, perilaku sasaran juga harus dapat dilihat, diukur,
dengan jelas, sesuatu yang jelas, ringkas dan dia ada objektif dia. Okey. Dalam kita mengenal pasti tingkah laku sasaran ni ada 4 elemen yang boleh kita ukur lah, kita jadikan dia kayu ukuran. Yang pertama dia kena ada, kita kena ambil kira frekuensi, berapa kerap tingkah laku itu berlaku. Yang kedua, tempoh masa yang berlaku tingkah laku bermasalah itu berlaku. Yang ketiga, tahap bagaimana tingkah laku berlaku, adakah tahap tu bermasalah, dia jenis sederhana ke ataupun bermasalah boleh menyebabkan kecederaan pada murid-murid lain dan sebagainya, dan hasil kerja akibat tingkah laku tersebut. Okey, seterusnya kita boleh pergi proses yang kedua. Proses kedua ni ada beberapa langkah yang nampak macam kompetitif, macam ada kalanya ada sedikit keliru dekat situ. Okey, kita panggil proses mengumpul dan merekod data. Okey, kita sebagai guru ataupun pemerhati perlu mengetahui jumlah tingkah laku berlaku dalam masa satu hari, mengetahui bila waktu berlaku tingkah laku tersebut, kemudian mengetahui corak tingkah laku, dan yang paling utama sebab kenapa tingkah laku itu berlaku. Okey, dalam mengumpul dan merekod data ni dia ada beberapa kaedah lah. Saya sentuh 4 mungkin daripada beberapa yang tadi tu. Yang pertama melalui pemerhatian. Okey, umum kita tahu ramai yang kita boleh perhatikan tingkah laku murid ni melalui pemerhatian. Kita boleh tengok budak tu kemas ke tidak pakaian, contoh dalam satu hari dia datang kotor ke bersih, rambut disikat rapi, ataupun perbuatan dia dalam kelas melompat, membantu guru, membantu rakan, pendiam, pasif dan sebagainya. Okey, daripada pemerhatian tu kita pergi kepada cara yang kedua, merekod catatan anekdot. Catatan anekdot ni adalah pemerhatian secara kejadian, satu kejadian lah. Contoh hari ini, dalam satu hari, contoh nama pelajar ni Muhammad hari ini datang ke sekolah, pagi-pagi tadi dia dah menangis, kemudian dia melakukan perbuatan seperti kacau kawan ataupun pasif, duduk diam, tak nak ikut arahan dan sebagainya. Kita tulislah satu catatan hari berapa kejadian itu berlaku dan sebagainya. Okey, kemudian cara yang ketiga ialah perekodan interval. Kaedah yang mana mengukur tingkah laku yang kita inginkan atau perhatikan berlaku dalam masa satu siri sela yang masa yang ditetapkan. Saiz sela masa bergantung kepada berapa kerap tingkah laku itu berlaku. Contoh perbuatan Muhammad lah, kita ambil tadi Muhammad suka berdiri ketika guru sedang mengajar. Okey, guru akan tetapkan sela masa 10 minit. Okey, setiap 1 minit guru akan rekod kekerapan Muhammad suka berdiri. Okey, dalam masa 10 minit tu berapa kali Muhammad berdiri, guru akan rekodkan lah, itu dipanggil interval. Dan yang keempat ialah duration. Okey, dalam duration ni bermaksud jangka masa seorang murid menunjukkan sesuatu tingkah laku. Okay, kita ambil contoh dengan Muhammad tadi. Dalam masa 30 minit. Tadi yang interval tu guru ambil dalam masa 10 minit. Berapa kali dalam 1 minit? Dalam 10 minit tu kita pecahkan 1 minit. Kalau duration ni kita ambil satu tempoh lagi panjang dalam masa 30 minit. Kemudian kita contoh 8.30 sampai pukul 9. Berapa minit, masa keberapa dalam masa 30 minit tu Muhammad buat tingkah laku suka berdiri tu. Okey, dan kita akan rekodkan. Okey, seterusnya proses langkah yang ketiga adalah mengenal pasti dan menentukan peneguhan. Bila kita dah kenal pasti tingkah laku sasaran, bila kita dah buat rekod-rekod yang sewajarnya, kita buat kenal pasti macam mana kita nak tentukan ataupun peneguhan yang kita boleh lakukan untuk modifikasi tingkah laku yang bermasalah tadilah. Okey, menurut Skinner pada tahun 1930, tingkah laku boleh diajarkan dan dipelajari melalui satu stimuli yang sesuai yang diberi sebaik saja wujudnya tingkah laku yang bermasalah lah. Peneguhan boleh berupa secara positif ataupun negatif. Okey, macam saya sebut di awal tadi, peneguhan positif adalah satu bentuk sebagai ganjaran yang mendorong individu untuk mengulangi tingkah laku yang berulang-ulang. Maksudnya tingkah laku yang positif lah. Okey, peneguhan positif ni adalah sesuatu yang boleh menggembirakan hati murid. Okey, seterusnya peneguhan negatif
penuduhan negatif ni adalah satu aktiviti ataupun cara ataupun kaedah untuk mengelakkan daripada tingkah laku yang tak diingini berlaku lagi. Okey, contoh dendaan, seperti murotan dan sebagainya. Okey, seterusnya antara penuduhan negatif lain kita ataupun cara lain kita boleh gunakan denda lah. Ya, contoh dan satu lagi kita boleh kenakan time out dan secara kesimpulannya saya boleh ulas bahawa denda ataupun penubuhan ni adalah ataupun setelah kita melihat apakah tingkah laku bermasalah tersebut, secara umumnya adalah satu cara ataupun langkah yang berkesan untuk modifikasi tingkah laku murid kita yang bermasalah tu lah. Jadi setakat ni dulu. Mungkin boleh saudara kita sambung lagi 4 langkah tu. Terima kasih Puan. Okey. Cik Yasin, terangkan sedikit mengenai proses pelaksanaan perusahaan tingkah laku pula. Okey, seperti yang sahabat tadi menerangkan tentang proses pelaksanaan perusahaan tingkah laku, saya akan meneruskan tentang langkah untuk merancang pelan intervensi. Pada asalnya pelan intervensi ini terdiri daripada 3 fasa. Yang pertama, fasa pra-intervensi, kedua fasa intervensi, dan ketiga fasa selepas intervensi. Fasa pra-intervensi adalah dikenali sebagai baseline period. Baseline ni maksud adalah dia punya asas dia, iaitu di dalam kes bagi contoh ni kita ambil sebagai cikgu akan mengumpulkan semua maklumat tentang tingkah laku murid melalui pemerhatian ataupun dari segi temubual. Terpulang kepada cikgu di sekolah lah sebagaimana yang mereka laksanakan. Dalam pemerhatian ni dia akan merekodkan baseline untuk jadikan pembandingan dari rekod ini sebelum, semasa dan selepas. Okey, seterusnya adalah fasa intervensi. Selepas guru itu berpuas dengan data yang diperolehi, guru akan melaksanakan satu program intervensi dirancangkan. Sebagai contoh, dia ambil program apa? Contoh kita boleh kata program clinical trade. Sepanjang program ini intervensi akan diperhatikan, direkodkan dalam fasa intervensi ke dalam graf bahagian fasa intervensi. Ini boleh pakai sedikit teknikal lah. Dicanangkan fasa intervensi dijalankan sekurang-kurangnya 2 minggu. Kenapa kita buat selama 2 minggu? Supaya kita akan dapat data yang accurate. Sebab apa kalau 1 minggu tu terlalu singkat, bacaannya akan buat dalam masa 2 minggu ataupun 3 minggu. Itu maksud minimalnya adalah semasa 2 minggu. Sebenarnya adalah fasa selepas intervensi. Fasa intervensi ni murid akan dinilai untuk mendukung tingkah laku dipelajari dalam tempoh intervensi dapat dikekalkan. Tingkah laku murid akan dapati dan direkodkan dalam bahagian graf fasa selepas intervensi. Seterusnya adalah melaksanakan pelan intervensi. Setelah guru mengumpulkan maklumat baseline data tentang tingkah laku muridnya, baru guru dapat melaksanakan program intervensi untuk mengurus tingkah laku tersebut. Sebelum satu tingkah laku diurus, beberapa perkara perlu diambil terlebih dahulu. Pertama, apakah jenis tingkah laku yang dapat diperhatikan? Kedua, tingkah laku mereka yang satu harus berkeutamaan. Sebab kebiasaan murid ni ada pelbagai jenis tingkah laku. Ada murid dia suka berlari, ada murid suka berdiri, ada murid tu kadang-kadang dia jenis suka kadang-kadang kita usi. So kita cikgu pilih tingkah laku yang mana dia nak. Sebenarnya tingkah laku mana tuan. Dasarkan tiga-tiga itu, guru fikir mana paling kritikal. Contoh dia, kekerapan dia untuk berdiri. Sekejap dalam kelas dia akan suka berdiri. Dan bila tingkah laku itu berlaku, maksudnya cikgu akan tengok bila masa tingkah laku itu berlaku. Semasa dalam PDP cikgu ni ataupun cikgu lain. Lepas itu kekerapan tingkah laku dulu. Itu yang pentingnya data tadi. Kita tengok berapa kekerapan. Bagaimana hendak menguruskan tingkah laku. Bagaimana tu yang saya cakap tadi, kita mengenai apa kita nak buat tingkah laku tu, apa penugahan yang kita nak buat. Itu berkaitan dengan macam tadi ya. So perubahan kita buat yang saya cakap tadi sebagai ekonomi token. Baseline data diperoleh adalah diteliti pilihan ciri-ciri, keterukan dan corak tingkah laku yang berlaku. Di sini guru dapat merancang intervensi yang hendak dilaksanakan. Seterusnya adalah proses merekod data intervensi. Proses merekod data intervensi adalah seperti yang tadi datanya, kecuali kita akan dapat tengok di dalam graf. Supaya kita dapat banding graf awal dengan terkini untuk melihat kemajuan. Maksudnya
kita boleh tengok apa kemajuan murid sebelum dan selepas. Lepas itu kita melihat kesanan yang mungkin timbul akibat intervensi. Kadang-kadang program ekonomi token ini tidak berjaya. Kadang-kadang kita boleh memerlukan penularan lain. Sebelas kita akan menilai kebersihan intervensi. Intervensi ini dilaksanakan perlu direkod dan ditunjukkan melalui kedam yang sama seperti rekod baseline. Selepas program intervensi dijalankan, pemantauan akan dilakukan sekali lagi untuk mendapatkan baseline yang kedua. Sekiranya tidak ada perubahan jika laku yang diingini oleh murid, cikgu boleh melaksanakan intervensi atau seterusnya dan mencuba strategi dan teknik persembahyaan yang tekan laku lagi. Setakat itu saya. Maknanya dah 7 tingkah laku lah dari segi 7 langkah yang diterangkan oleh Saudara Arif, iaitu selaku pensyarah IPG, dan 4 langkah yang diterangkan oleh pegawai pendidikan khas dekat jabatan. Saya rasa 7 langkah tu usaha tingkah laku memberi manfaat kepada semua pihak lah, sama ada dari segi guru, ibu bapa dan komuniti lah, dalam mengurus murid-murid berkebutuhan khas. Berakhirlah sudah forum pengurusan tingkah laku yang telah dibincangkan oleh 5 panel yang arif lagi bijaksana. Sekian, terima kasih.